Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kita sekarang masuk dalam bab, kita sedang mengkaji tentang majlis tahlil ataupun kenduri arwah dan kita sedang mengkaji dalil-dalil hujah-hujah yang dikemukakan oleh mereka yang berkata kenduri arwah ini okey, boleh buat. Bahkan kalau nak kata bid'ah pun, ia bid'ah hasanah. Dan mereka ini mengemukakan sejumlah dalil, sejumlah hujah ya, yang telah kita analisa dalam video sebelum ini. Baik, kali ini kita akan menganalisa sebuah lagi dalil yang mereka kemukakan, iaitu Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam melakukan majlis tahlil. Biar benar, okey. Jadi di buku ini kalau edisi muat turun, edisi PDF muat turun secara percuma, kita sekarang di muka surat 149. Bagi sesiapa yang memiliki buku ini edisi bercetak daripada Santai Ilmu, penomboran muka suratnya mungkin lain sebab yang ni saiz A4 kan. Tapi tajuk je sama, iaitu Rasulullah melakukan majlis tahlil tanda tanya. Baik, memang ada sebuah riwayat yang seolah-olahnya menerangkan sedemikian. Mari sama-sama kita membaca. Dalam buku asal saya bagi bersama dengan teks Arab, tetapi di sini saya bacakan terjemahannya sahaja ya. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada satu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jenazah Sa'ad bin Mu'az, yakni pada ketika kematiannya ya, majlis perkebumian ya, Sa'ad bin Mu'az. Jabir meneruskan, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah solat ke atasnya, yakni solat jenazah, meletakkan jenazahnya dalam kubur dan meratakan tanah di atas kuburnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih. Tasbih ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kami pun ikut bertasbih dalam masa yang sama. Oi, zikir secara berjemaah ni. Kemudian baginda bertakbir, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Maka kami pun ikut sama bertakbir. Okey? Right. Kemudian dikatakan, kemudian baginda ditanya, wahai Rasulullah, kenapakah kamu bertasbih kemudian bertakbir? Baginda menjawab, demi sesungguhnya telah disempitkan kubur hamba yang soleh ini, yang telah meninggal dunia ini. Alright. Maka ini dalam perenggan ni penjelasan saya sendiri, maka aku bertasbih dan bertakbir sehinggalah Allah melapangkan untuknya. Alright. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Tabarani dan juga Imam Al-Baihaqi. Walaupun tiga imam meriwayatkannya, jika kita semak sanadnya, semuanya melalui seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni seorang perawi yang masyhur. Beliau juga ada kitab beliau sendiri, yang ini kitab sirah ya, yang disebut sebagai Sirah Ibnu Ishaq. Jadi Muhammad bin Ishaq ini, jika dia meriwayatkan kisah-kisah sejarah, kisah-kisah sirah, kisah-kisah peperangan, ia diterima. Akan tetapi jika dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka darjatnya paling-paling adalah hasan. Darjatnya paling-paling adalah hasan ya. Ini Muhammad bin Ishaq ni kita boleh semak biografinya dalam mana-mana kitab Jarh wa Ta'dil ya. Dengan syarat ya, hadisnya boleh mencapai darjat hasan dengan syarat. Ada dua syarat. Pertama, beliau tidak meriwayatkan dengan an-anah. Maknanya beliau tidak berkata daripada perawi sebelumnya. Beliau hendaklah berkata haddasani, dihadiskan kepadaku, ataupun akhbarani, dikhabarkan kepadaku. Kenapa tidak boleh an-anah? Kerana beliau dikenali sebagai perawi yang mudallis, melakukan tadlis. Apakah mudallis? Mudallis ni dia berkata, saya menerima hadis ini daripada si fulan. Padahal sebenarnya tidak daripada si fulan itu. Dia hanya menyebut namanya supaya riwayatnya tu ada credibility. Jadi kalau sekadar an, okay, Muhammad bin Ishaq an seorang sekian-sekian, ia tidak boleh dipakai ya, kerana Muhammad bin Ishaq dikenali sebagai seorang perawi yang melakukan tadlis. Kalau dia kata haddasani, haddasana, akhbarani, akhbarana, baru boleh diterima. Itu yang pertama. Yang kedua,
Riwayat yang beliau bawakan itu tidak menyelisihi hadis-hadis lain dalam bab yang sama. Jadi jika kita semak hadis yang dibawa oleh yang saya bacakan tadi tu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tasbih dan takbir setelah dikemumikan Sa'ad bin Mu'az, kita tengok dari sudut jalan periwayatan Muhammad bin Ishaq, beliau berkata tidak menggunakan an-anah. Tetapi riwayat itu jika kita kaji dengan riwayat-riwayat lain ya, berkenaan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az ini, mendapati ianya bertentangan dengan riwayat tersebut. Sebab sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang sahabat yang utama, yang memiliki banyak keutamaan, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dalam buku saya ya, Arash bergegar disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'az. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat lain daripada Anas bin Malik. Okey, kita sekarang di muka surat 151, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika jenazah Sa'ad diletakkan dalam liang lahatnya, Arash Ar-Rahman bergegar kerananya ya. Jadi saya sedang baca daripada buku saya ini, saya baca terjemahan sahaja. Okey, riwayat lain. Okey, yang Arash bergegar itu, yang ini Sahih Muslim pula ya. Yang mula-mula tadi Sahih Bukhari. Riwayat lain pula, okey, daripada Musnad Ahmad dan dinilai sahih li ghairihi oleh Syu'aib Arnaud dan rakan-rakannya. Okey, Rasulullah bersabda tentang Sa'ad bin Mu'az ini setelah beliau dikebumikan, inilah seorang hamba yang soleh, yang kerananya Arash bergegar, dibukakan baginya pintu-pintu langit, padahal pintu itu sukar dibuka, tetapi Allah membukakan untuknya. Ini istimewanya sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az ni ya. Riwayat lain daripada Anas bin Malik, okey, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Syu'aib Arnaud juga. Orang-orang munafik ya, bila ramai-ramai duk angkat jenazah Sa'ad bin Mu'az ni, orang-orang di kalangan itu ada juga orang munafik yang hatinya ada penyakit apa. Mereka berkata, kenapa ringan sangat ni? Okey, macam ada beza pula kan. Kenapa ringan sangat ni? Perkataan mereka itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menjelaskan, sesungguhnya bersama mereka yang sama-sama duk angkat itu, jenazah itu tidak lain turut diangkat oleh para malaikat. Alright. Riwayat seterusnya daripada Abdullah ibnu Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi sesungguhnya telah turun sempena kematian Sa'ad bin Mu'az 70,000 malaikat. Mereka tidak pernah berjalan di atas bumi sebelum itu. Bagi ini penjelasan saya, bagi mengikuti ataupun mengiringi jenazah. Baginda bersabda lagi ketika Sa'ad dikebumikan, Maha Suci Allah, seandainya ada satu orang yang dibebaskan daripada himpitan kubur, nescaya orang yang dibebaskan itu ialah Sa'ad. Okey, orang yang dibebaskan itu adalah Sa'ad. Hadis riwayat Imam Al-Bazar, dihimpun oleh Al-Haytami dalam Kashful Astar an Zawaid Al-Bazar, ya. Juga dalam Majma' Az-Zawaid, dan beliau berkata, riwayat Al-Bazar dengan dua sanad, dan para perawi salah satu daripadanya adalah perawi yang sahih. Albani menilai sanadnya jayid. Jayid ni maknanya lebih tinggi daripada hasan, bawah sikit daripada sahih. Alright, jadi ada di footnote saya. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat ini, begitu besar keutamaan Sa'ad bin Mu'az ini, betul ke yang dia ni apabila dikebumikan sampai disempitkan kubur, dan Rasulullah pun bertasbih dan bertakbir sehinggalah Allah melapangkan kuburnya ya. Nampak sangat ia bertentangan. Maka hadis ini apatah lagi kerana perawinya ialah Muhammad bin Ishaq, yang kita kata darjat hadis yang dibawa hasan asalkan menepati dua syarat. Beliau tidak meriwayat menggunakan yakni an-anah, dan riwayat beliau itu tidak menyelisihi riwayat-riwayat lain yang lebih kuat dalam bab yang sama. Okey, di sini kita telah mengkaji, saya telah membawa beberapa hadis tentang
keutamaan Sa'ad bin Mu'az ni pada saat beliau meninggal dunia. Bukan lagi hadis-hadis lain dalam ketika hidup beliau tu. Yang ni pada saat beliau meninggal dunia itu, apa pujian, apa yang Rasulullah telah terangkan, maka kita nampak ianya menyelisihi hadis-hadis yang lebih sahih, lebih kuat itu ya. Jadi hadis tersebut adalah tertolak. Hadis bahawa Rasulullah bertasbih dan bertakbir ketika majlis perkebumian Sa'ad bin Mu'az itu adalah tertolak. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sedikit ya dalam bidang ilmu hadis. Kita mengkaji sanad dan kita juga mengkaji matan. Kita mengkritik sanad, kita juga mengkritik matan. Sebab kadang-kadang ada yang berkata hadis ini, dalam bidang hadis ni kita hanya mengkritik sanad. Tidak demikian. Kita kritik sanad dan kita kritik matan. Kadang sanad itu lemah, tetapi matan boleh jadi benar. Yang ni matan ni teks hadis tu. Kadang sanad tu boleh jadi sahih, tetapi matan tu pula bertentangan. Untuk kita mengetahui apakah ia selari ataupun bertentangan dengan dalil-dalil yang lain, dengan ayat Quran atau hadis-hadis lain, kita sendiri mesti memiliki penguasaan yang bagus tentang hadis-hadis Rasulullah. Sebab kalau kita hanya tahu beberapa hadis, macam mana kita nak menilai hadis tersebut selari atau bertentangan dengan hadis-hadis yang lain? Okey, kita juga mesti memiliki penguasaan yang kuat terhadap Al-Quran supaya kita dapat mengetahui sama ada riwayat tersebut selari ataupun bertentangan dengan mana-mana ayat Al-Quran. Ini ada dijelaskan oleh Ustaz Dr. Rozaimi dalam bukunya Metodologi Memahami Hadis. Ya, saya ada membuat ulasan buku. Ya, jadi kita bukan sekadar kritik sanad, tapi juga kritik matan. Dan kritik matan ni kita nak tahu, nak memahaminya dengan lebih tepat, kita nak tahu apakah ia selari ataupun bertentangan, kita juga mesti memiliki penguasaan yang bagus terhadap ayat-ayat Quran, keseluruhan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah SWT menggolongkan kita di kalangan orang-orang yang lazim menyibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi, menyibukkan diri dengan ayat-ayat Quran, supaya kita pun dapat early detection. Okay, early detection apakah ia selari ataupun bertentangan. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sehingga sini sahaja dahulu. Maka kesimpulannya dalil yang dikemukakan bahawa Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bertasbih dan bertakbir di kubur, ya, yang umpama majlis tahlil lah tu, adalah riwayat yang tertolak kerana bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang lebih sahih, yang lebih kuat lagi. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.